Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala syafir amdiya wal mursalin wala alihi washabihi ajma'in. So, jumpa lagi Uncle pada hari ini. Nama Uncle Sufyan Ismail, merupakan pengamal perundangan syariah di negeri Sabah atau lebih dikenali dengan Peguam Syar'i. Hari ini Uncle akan share lagi beberapa isu perundangan syariah khasnya untuk orang negeri Sabah. Hari ini Uncle mau share mengenai nafkah anak. Selain daripada nafkah anak tu adalah mengenai hadanah. Okay. So untuk mendapatkan nafkah anak, dia perlu ada hadanah. Hadanah ni adalah untuk negeri Sabah, kebiasaan amalan perundangannya bagi mendapatkan hak penjagaan anak perlu melalui proses perceraian. Yang ini agak berbeza dengan Semenanjung Malaysia, di mana Semenanjung Malaysia dia boleh mendapatkan hak jagaan anak apabila berlakunya tuntutan perceraian. Untuk di negeri Sabah, secara kebiasaan amalannya belum lagi dipraktiskan untuk memohon hadanah hak penjagaan kekal semasa dalam prosiding perceraian. So itu yang orang awam kena faham mengenai kebiasaan amalan perundangan di negeri Sabah. Okey. Jadi, apa masalah di dalam menuntut nafkah anak? Okey, apakah dia nafkah anak? Apa-apa keperluan ataupun perbelanjaan anak-anak bagi pembesaran anak, termasuklah tempat tinggal, pembiayaan untuk pembelajaran ataupun kebajikan. Contoh dia mau pakai baju apa semua, mau pergi sekolah. Okey, semua keperluan-keperluan itu merupakan di dalam tanggungan nafkah anak. Siapakah yang bertanggungjawab di dalam memberikan nafkah anak? Okey, walaupun seorang ibu itu berduit atau berkerjaya, nafkah anak ditanggung sepenuhnya oleh bapa kandung. Okey, isu yang selalu Uncle kena tanya di dalam kes nafkah anak ni, dorang tanya, Uncle, bapa yang tidak berbinkan namanya ataupun berbinkan Abdullah ni, bolehkah kita tuntut nafkah anak kepada bapa kandungnya? Boleh tuntut tu memang boleh tuntut, tapi apabila kamu tuntut, mahkamah akan tolak. Sebab apa? Bagi anak yang tidak dinasabkan kepada bapa kandung, nafkah anak adalah ditanggung sepenuhnya oleh ibu kandung dan keluarga ibu kandung. So, inilah masalah bagi anak yang tidak dinasabkan kepada bapa kandungnya. So, maksudnya kalaulah nafkah anak pun kita tidak boleh tuntut kepada bapa kandung yang tidak dinasabkan, apakan lagi harta pusaka. Okey, so maksudnya di sini nafkah anak hanya boleh dituntut kepada bapa kandung yang dinasabkan. Ada soalan dari Hamiza Miza Ahmad. Ya, assalamualaikum. Salam. Okey, Hamiza. Saya mau tanya, adakah nafkah isteri boleh dianggap benda kecil sahaja, tidak bagi pun tidak apa sebenarnya hak isteri? Sebenarnya nafkah isteri, nafkah anak ni merupakan satu tanggungjawab. Apabila si isteri tidak membuat tuntutan, itu adalah terserah kepada si isteri. Sebab apa? Tanggungjawab ni dia macam gini. Macam tanggungjawab seorang Islam di dalam melakukan solat, kewajipan solat 5 waktu. Kewajipan kita ni memang untuk mendirikan solat 5 waktu dan membuat perkara yang disuruh dan meninggalkan perkara yang dilarang. Pada hakikatnya masih ramai lagi umat Islam yang mengabaikan solat 5 waktu. Jadi perkara ini pun juga berlaku di dalam kes nafkah isteri maupun nafkah anak. Jadi isteri-isteri yang ada di Malaysia, kalau kamu tahu kamu ada hak di dalam tuntutan nafkah isteri, maka tuntutlah dengan si suami dengan cara baik.
minta dia baik-baik. Seandainya si suami itu cuba untuk mengelak ataupun orang putih cakap apa, take for granted terhadap tanggungjawab, maka kamu boleh membuat tuntutan di mahkamah syariah. Sebab banyak yang keliru nih, yang tanya uncle, dia cakap bolehkah tuntut nafkah isteri ni atau nafkah anak ni dalam tempoh perkahwinan? Maksudnya belum bercerai. Jawapannya boleh, sebab nafkah isteri dan nafkah anak ni boleh dituntut semasa di dalam perkahwinan tu sendiri. Kalau sudah bercerai pun masih boleh tuntut, tapi nafkah isteri itu sudah tidak dipanggil nafkah isteri. Dia dipanggil nafkah iddah, sebab sudah berlaku perceraian. Tapi nafkah anak dia tetap sama. Sama ada sebelum perceraian ataupun selepas berlakunya perceraian. Uncle faham, memang kebanyakan suami ini dia mengabaikan tanggungjawab di dalam memberikan nafkah isteri. Bagi suami yang ada di Malaysia, bila dia sudah sedia barang dapur, dia sudah sedia rumah, dan itu dianggap sudah memberikan nafkah isteri. Uncle tidak nafikan itu merupakan sebahagian daripada nafkah isteri. Sebab apa? Nafkah isteri ini dia adalah keperluan pribadi si isteri. For sure lah isteri itu perlu makan, for sure lah isteri itu perlu tempat tinggal. Jadi tempat tinggal, rumah yang disediakan tu merupakan nafkah, salah satu nafkah, dan makanan yang dibekalkan ataupun barang dapur tu merupakan nafkah. Tapi jangan lupa, nafkah isteri adalah keperluan pribadi. Sebab keperluan pribadi seorang isteri ini dia berbeza-beza mengikut keluarga masing-masing. Uncle percaya isteri daripada golongan B40 dia tidak sama macam isteri golongan M40. Golongan M40 tidak sama dengan T20. Maksudnya taraf hidup tu berbeza-beza. Contohnya, seorang isteri guru dia tidak sama macam keperluan seorang isteri seorang buruh kasar. Manakala seorang buruh kasar pula punya isteri, dia tidak sama macam isteri seorang level pengarah. Sebab keperluan isteri itu berbeza-beza. Jadi nafkah isteri juga adalah berbeza-beza mengikut kebiasaan si isteri itu hidup dan kemampuan si suami. So kita balik kepada soalan yang isu yang sekarang nafkah anak kan. So tapi ada soalan sin dari Liza Syauki. Mungkin lepas explain sikit mesti kena balik kepada tajuk lah. Uncle, bagaimana pula kes perbelanjaan untuk anak-anak dikontrol oleh isteri baru? Isteri baru? So maksudnya poligami lah kan? Ex-suami. Okey, begini. Kira ex-suami ni kena queen control oleh isteri baru? Alah, itu tidak ada masalah tu. Asal kamu buat tuntutan di mahkamah syariah, tidak kisahlah isteri baru kah, isteri lama kah, isteri nombor 1 kah, isteri nombor 4 kah. Kewajipan di dalam memberikan nafkah anak maupun nafkah isteri itu wajib. Tak kisah laki dia kena kontrol oleh siapa, dia perlu membayar nafkah itu secara konsisten seperti mana yang telah diarahkan oleh pihak mahkamah. Sebenarnya tuntutan nafkah anak ni tidak perlu pun mau tuntut di mahkamah seandainya seorang suami itu memberikan kerjasama yang baik. Apa yang berlaku adalah suami ini tidak mau bagi kerjasama. Sebab apa? Kebanyakan suami ini dia ambil tindakan acuh tidak acuh. Dia cakap, ini saya mampu RM50, ini saya dibelanja. Itulah yang menyebabkan isteri-isteri ini wajib membuat tuntutan di mahkamah. Sebab ada golongan suami yang tidak bertanggungjawab. Dia cakap, saya cuma mampu bagi RM100. Padahal RM100 ni adalah satu jumlah yang tidak logik untuk anak tu hidup. Kalau 100 kita bahagi 30 hari, bermaksud berapa ringgit saya sehari, anak tu boleh beli keperluan dia. So, bagi ibu bapa, uncle advise dan nasihatkan
supaya bapa-bapa ni memberikan satu kadar nafkah yang berpatutan dan yang mencukupi. Bagilah keperluan, okey? Keperluan yang mencukupi seperti mana anak-anak yang lain. Contoh, cukup makan 3 kali sehari, cukup pakai, cukup belanja untuk pergi ke klinik ataupun hospital. Sebab apa? Seperti mana yang kebiasaan, itulah yang kamu bekalkan. Contoh, ini kebanyakan yang berlaku di mahkamah. Semasa dalam perkahwinan, anak-anak ni hidup dengan keadaan yang mencukupi. Contohnya dapat tuition, dapat pergi klinik swasta, dapat baju yang orang cakap baju yang selesa lah, berjenama yang selesa ikut diorang punya taraf. Tapi apa realiti yang berlaku apabila berlakunya perceraian? Si bapa cuba mengurangkan dengan alasan tidak mampu, tapi mampu bernikah banyak. Dia cakap, ini bukan keperluan mau pergi klinik. Kita boleh pergi ke hospital kerajaan yang cuma bayar RM1 atau percuma. Padahal pada kebiasaannya sebelum berlakunya perceraian, benda ni di klinik pula. So benda-benda begini wanita ataupun ibu-ibu kena alert. Kamu boleh fight di mahkamah mengikut kamu punya kebiasaan semasa di dalam tempoh perkahwinan. Memang betul keperluan untuk pergi ke klinik itu tidak ada, sebab itu merupakan kehendak. Tetapi itulah kebiasaan semasa kamu hidup berumah tangga. So kamu boleh claim. Okey, Nurul Ani Rosni, Assalamualaikum tuan, selamat malam. Okey. Dari Fitriana Syamsuddin, mau tanya abang, bolehkah anak sulung tuntut nafkah buat adiknya sebab saya punya pasport mamanya lah masih dalam proses, tapi sijil surat cerai saya sudah keluar? Boleh. Maksudnya abang dia boleh buat tuntutan asalkan dia sudah limpas 18 tahun. Bagi ibu, okey. Bagi ibu-ibu yang mungkin dia punya pasport tidak valid ke apa, pastikan dia valid lah. Sebab abang tu juga boleh mewakili, dan abang tu sendiri juga boleh menuntut nafkah anak seandainya dia sudah 18 tahun dan masih belajar. Dia boleh tuntut nafkah anak sendiri kepada bapa kandung dia. Dan kalaulah dia mau mewakili adik-adik dia yang lain, so adik-adik yang lain tu dia kena buat satu permohonan ad litem. Ad litem ni bermaksud memandatkan adik-beradiknya ni di bawah jagaannya atau abang-abangnya lah. Yang itu ada satu permohonan di mahkamah di mana adik-beradik dia ni di ad litemkan kepada abangnya untuk membuat tuntutan di mahkamah. So maksudnya boleh buat tuntutan mewakili adik dia disebabkan oleh mungkin ibu dia ni dia punya dokumentasi belum renew. So boleh buat tuntutan di mahkamah, tidak masalah. So uncle teruskan lagi. Banyaklah yang orang tanya uncle macam mana mau buat tuntutan nafkah anak. Buat tuntutan nafkah anak kamu ada 2 cara. Uncle advise kamu supaya kamu membuat tuntutan dengan bantuan peguam syar'i. Sebab apa? Peguam syar'i dia tahu selok belok. Tapi kalau kamu insist juga untuk membuat tuntutan secara persendirian tanpa peguam, so makanya kamu kena buat permohonan isi borang tu sendiri di mahkamah. So di dalam buat isi itu, apakah perkara yang perlu kamu buktikan di mahkamah? Perkara yang perlu kamu buktikan di mahkamah mengenai nafkah anak adalah macam mana kamu mau kasih tahu mahkamah bahwasanya anak-anak kamu ni perlukan nafkah anak berjumlah tertentu. Sebab apa? Banyak orang tanya uncle, berapakah nafkah anak yang sesuai? Uncle tidak boleh mau jawab. Sebab apa? Kalau anak uncle tahu mau jawab apa, sebab uncle yang kasih keluar belanja. Tapi kalau untuk anak kamu, kamu yang tahu berapa banyak kamu belanjakan dalam sebulan. Sebab perbelanjaan anak masing-masing ni dia berbeza mengikut keluarga. So that's why lah kamu perlu buktikan ke mahkamah perbelanjaan bulanan anak kamu tu berapa. Setiap perbelanjaan tu dia ada bil. Contohnya kamu pergi Speedmart, kamu mau bayar buas sekolah,
kamu beli baju, kamu hantar pergi taska, nursery, kamu mungkin sewa rumah, sebab rumah yang kamu sewa tu anak-anak kamu pun tinggal. Tapi kamu nak beli klaim lah, contoh rumah kamu sewa, contoh di apartment tu 800. So kamu klaim 800 tu untuk satu orang anak, itu memang tak boleh lah. Sebab apa? Dalam rumah tu mungkin ada 4 orang tinggal ke 3 orang tinggal. So kita divide by 4 lah. Contoh kalau ada 3 lah kita bahagi kan. Sama juga dengan bil-bil elektrik, bil-bil estro, bil-bil air kan, maintenance apartment, semua tu boleh diklaim di mahkamah syariah melalui nafkah anak. Sebab anak juga tinggal di kediaman yang sama seperti si ibu. Contoh macam bil-bil kereta yang mama ada kereta hantar anak pergi sekolah, contohnya hantar anak pergi tuition, hantar anak pergi mengaji. So bil-bil minyak tu juga boleh diambil kira sebagai bil-bil perbelanjaan. Contoh installment kereta pun boleh diklaim di mahkamah, tapi tidaklah boleh harga sebiji kereta tu. Mungkin kalau ada 3 orang anak, campur puan 4, so kita bahagi kepada 4. Kamu kena faham bab-bab macam begitu. Banyak lagi yang tanya, Uncle, macam mana mau dapatkan bil? Tidak sempat. Siapa cakap tidak sempat buat bil? Kebiasaannya, kes di mahkamah syariah ni dia akan ambil masa 3 hingga ke 4 bulan. Kadang-kadang lebih, sampai ke 7 bulan. So, contohnya kamu telah memfailkan kes nafkah anak pada bulan Februari. Contoh, bicara tu kebiasaannya akan berlaku 4 hingga 5 bulan yang akan datang. So, dalam 4-5 bulan akan datang, apabila kamu failkan kes pada bulan Februari, maksudnya bil perbelanjaan daripada Februari hingga ke Mei, kamu masih sempat untuk simpan atau buktikan di mahkamah. Ada soalan dari Sonia Labuhan. Kita jawab soalan dulu. Assalamualaikum, Uncle. Waalaikumsalam. Adakah kadar tertentu untuk bekas suami memberi nafkah bulanan? Maksud saya, adakah bekas suami yang menentukan berapa kemampuannya untuk pemberian nafkah bulanan? Contohnya, gajinya 8,000, tapi dia bilang dia mampu bagi 600 saja untuk 4 orang anak. Thank you in advance, Uncle. Uncle bagi tips lah. Mengikut arahan amalan, normally yang kita beli klaim sama si husband ni 40% daripada dia punya pendapatan untuk nafkah anak. Secara umum. Nanti Uncle boleh share jadual tu di dalam Uncle punya grup Telegram. Di mana dalam grup Telegram Uncle akan bagi jadual arahan amalan mengenai nafkah anak. Dia ada bagi jadual tu, 1 anak, 2 anak, berapa gaji. Tapi secara umumnya mengikut arahan amalan tu, dorang cadangkan 40% daripada gaji si bapa. Itu yang dalam arahan amalan lah. Tetapi dalam perbicaraan, biasanya keperluan anak-anak yang original itu disinkroniskan dengan kemampuan dan pendapatan si bapa kandung. So that's why lah, apabila kita membuat tuntutan nafkah anak, kenapa Uncle insist juga untuk kamu pakai peguam? Sebab apa? Selain daripada kamu mau bagi tahu hakim yang kamu punya keperluan anak ni, kamu juga bertanggungjawab untuk membuktikan bahawa suami kamu ni mampu, mempunyai pendapatan lain. Ada kadang-kadang suami ni, biarpun gajinya 2-3 ribu saja di satu pekerjaan ni, tapi dia ni kadang-kadang ada part time. Contohnya macam ada hasil kelapa sawit yang susah untuk dibuktikan kamu sebagai orang biasa. So, benda-benda begini memerlukan seorang yang pakar, biasanya peguam lah, untuk menyelidik, untuk membuat siasatan terhadap pendapatan-pendapatan lain si bekas suami ini ataupun bapa kandung kepada anak-anak ni. Sebab apa? Apabila seseorang tu dapat membuktikan kemampuan si bapa kandung ni yang mempunyai pendapatan lain bulanan dia, maka permintaan atau tuntutan si ibu terhadap nafkah anaknya yang mungkin agak tinggi boleh diluluskan di mahkamah syariah. Sebab apa? Keperluan anak
kenalah dengan kemampuan si bapa kandung. Kamu pun tak boleh lah mau klaim sampai contohnya kamu ada berapa orang anak mau minta 1.000 dan kamu punya suami, ex-suami ni atau bapa kandung ni gajinya 1.300. So maksudnya adalah tidak logik untuk seorang bapa kandung bagi nafkah 1.000 sedangkan gajinya 1.300. Okay? So benda-benda begini juga diambil kira di mahkamah. Sebab bapa kandung tu juga perlu hidup, meneruskan hidup kan. So benda-benda begini perlukan banyak teknikal untuk kita buktikan di mahkamah mengenai keperluan anak dengan kemampuan si suami. Okey, jadi buatlah tuntutan nafkah anak tu biarlah relevan dengan kemampuan si suami tu. Ini adalah bagi suami yang bekerja dengan baik. Banyak lagi yang orang tanya uncle ni macam gini. Uncle, macam mana kalau lelaki tu memang jobless, tak kerja, main game saya kerjanya, sama isap syabu konon. Tiada masalah, kamu buat saya tuntutan. Sebab apa? Beban tuntutan nafkah anak tu akan naik kepada keluarga si suami. Sebab itu sudah menjadi tanggungjawabnya untuk cari nafkah, tapi memang dia sudah pemalas, maka tuntutan tu boleh diteruskan. Yang akan bertanggung jawab adalah suami dan keluarga dia. So, tak payahlah. Kebanyakan uncle jumpa, malaslah uncle mau buat tuntutan nafkah anak. Itu ex-husband bukan kerja, tahu main game ya. Anak berjurit dia bikin. Sudah bercerai, nak mau bertanggung jawab. Inilah masalah ibu-ibu apabila dalam keadaan macam ini. Sebenarnya kamu masih boleh tuntut. Ibu yang bertanggung jawab adalah ibu yang membuat tuntutan on behalf anak dia. Kalau anak tu pandai tuntut sendiri, dia tak perlukan ibu pun untuk tuntut. Memandangkan dia ni masih bawah umur, tidak layak untuk buat tuntutan. So, kamu ibu adalah orang yang wajib bertanggung jawab membuat tuntutan bagi mewakili anak kandung kamu. Okay, so mengenai dengan berapakah jumlah yang sesuai, uncle akan bagi itu jadual kadar nilai nafkah yang wajar dituntut mengikut arahan amalan. Okay. Ada saudara Iza Azhara, kalau ibu tidak mampu mengambil peguam, jadi tidak adalah pembelaan untuk si ibu. Ada kata ada pembelaan untuk si ibu, untuk anak-anak? Ada. Kan uncle sudah pernah cakap, selain daripada peguam swasta, kita ada peguam kerajaan khas untuk warga negara. Okey? Maksudnya orang Malaysia yang di bawah pendapatan berapa ribu, anggaran silap mungkin 2,000 ke 3,000 ke bawah, dia layak untuk mendapatkan biro guaman awam. Untuk orang Sabah, kita ada JBG, Jabatan Biro Guaman Awam pun ada. Kita ada lagi di Jewa pun ada. Kamu boleh cuba lah di sana. Okey, uncle terus terang sebab masih lagi ada di Malaysia ni masih bagus lagi ada menyediakan. Cuma kamu kena compete lah, maksudnya yalah sebab benda yang percuma ni selalunya berebut lah, ikut giliran kan apa semua. So benda-benda begini ni kamu boleh dapatkan di, yalah sekarang ni semua di hujung jari. Kamu boleh cek lah di Google apa tu JBG, Jabatan Biro Guaman Awam, Jewa kan. Di Sabah ni ada Jewa Wisma Wanita tu. Diorang juga ada menyediakan perkhidmatan kepada wanita-wanita ni, peguam yang dilantik panel-panel Wisma Wanita. So boleh cuba untuk mendapatkan bantuan diorang. Okey, so jangan risau, mesti juga mau cuba. Okey, uncle teruskan mengenai nafkah anak ni. So nafkah anak ni apabila kita sudah fight dekat mahkamah dan mahkamah telah putuskan mungkin jumlah nafkah anak sudah dapat keluar perintah, yang selalu orang akan tanya uncle, macam mana ni ya? Sudah dapat perintah mahkamah, si X ni dia nak bagi lagi ni nafkah. Bagi uncle tapi tidak cukup. Contohlah mahkamah memutuskan bagi 1,000, dia bagi 500. Okey, di dalam kes ni kamu masih boleh buat tuntutan di mahkamah melalui tuntutan
penguatkuasaan terhadap perintah terdahulu melalui saman penghutang penghakiman. So, kamu boleh dapatkan peguam syar'i ataupun membuat tuntutan sendiri. Okey? Dan kamu juga boleh buat tuntutan melalui bantuan BSK, Biro Sokongan Keluarga. Itu Biro Sokongan Keluarga di mana mau cari? Kamu boleh tanya di mahkamah. BSK selalunya memang dekat mahkamah. Kamu boleh dapatkan bantuan dorang untuk membuat penguatkuasaan terhadap perintah yang sudah keluar. Jadi apa lagi cerita dia kalau sudah BSK buat tu? Biasanya dorang akan buat satu tuntutan pengkomitan di mana keengganan suami membayar nafkah yang telah diperintahkan boleh menyebabkan suami itu ditangkap dan dipenjarakan. Okey. So, apa lagi cerita uncle kalau sudah penjara? Jadi bila dia keluar penjara, tidak perlulah dia bayar. Tidak, perkara ni akan berulang-ulang. Sebab perintah tu dia kekal sehingga anak tu umur 18 tahun. So, kalau lelaki atau bekas suami itu kesiukan mau masuk penjara, teruskanlah. Biar dia dimasukkan penjara balik-balik pasal tidak bayar nafkah. Kebanyakan orang tidak tahu proses seterusnya nih. Orang dapat perintah mahkamah saja mengenai nafkah, terus disurrender bila laki itu tidak bagi. Sepatutnya dia buat satu tuntutan lagi, penguatkuasaan terhadap perintah nafkah anak yang telah keluar. Tapi kebanyakannya orang awam ni tidak tahu. That's why lah uncle sharing ini info supaya kamu tahu apa hak kamu setelah mendapat perintah nafkah anak. Okay? So, selain daripada nafkah anak ni, kamu boleh buat tuntutan tunggakan nafkah anak. Macam mana mau kira tunggakan nafkah anak? Contoh, kamu ni sudah ditetapkan nafkah anak tu contohnya RM500. Tetapi si suami ni tidak bagi nafkah sejak lama sudah. Contoh 5 tahun. Dia baru saya bagi nafkah. So 5 tahun tu kamu darab dengan 12 bulan, darab dengan RM500. Itulah tunggakan nafkah si bekas suami. Kamu boleh buat tuntutan di mahkamah syariah juga. Okey? Jadi perkara-perkara begini kamu kena tahu macam mana mau buat. Okey? So paling yang uncle advice adalah mendapatkan hikmat peguam syar'i. Bagi mereka yang tiada kemampuan tu boleh dapatkan bantuan lah di JPG maupun di JEWA. Okay? So don't be worry. Malaysia ni sangat okay. Banyak lagi orang cakap yalah bantuan-bantuan yang diberikan kepada ibu-ibu tunggal ni kan. Faham pasal mungkin tidak kerja ke apa, masih lagi ada tempat untuk kamu mendapatkan bantuan guaman. Don't worry, okay? Dengan itu, uncle rasa uncle punya explanation pada malam ni sudah macam boleh clear. Mungkin ada soalan lain lagi sebelum uncle mau kasih ending lah dengan cerita pasal nafkah anak ni. Okey. Satu lagi. Ini uncle mau beritahu teknik pula. Bagi mereka yang sudah bercerai, di mana ini teknik lah. Mungkin untuk di sebelah bapa lah. Kalaulah anak tu dipelihara oleh bahagian bapa kandung, so secara otomatiknya si isteri tidak boleh membuat tuntutan nafkah anak. Yang itu kamu kena faham. Sebab di mana anak tu berada, disitulah orang tu yang menuntut nafkah. Contohnya pemberi nafkah tu bapa, maka kalau bapa tu jaga anak, maka si ibu tu tidak bolehlah mau klaim nafkah anak. Okey? Okay, soalan dari Ikin Zakaria. Ada 2 soalan. Uncle, kalau dapat agak berapa kos peguam syar'i swasta tu
bolehkah kami tahu, itu mungkin mau kena jumpa, tak boleh ya, sebab macam ini. The first question. Second question dari Baizura. Saya dalam proses perbicaraan untuk menukar perintah nafkah anak yang sedia ada kepada jumlah yang lebih mengikut kesesuaian ekonomi semasa. Tapi X ni berkeras tidak mahu, termasuk tidak setuju dengan tuntutan mutaah saya. Alasan ada isteri dan anak. Mungkin barulah kan. Tapi boleh pula ambil kereta baru, belikan isteri, iPhone, belanja sekolah anak-anak pun saya yang beli. Okey, yang first soalan dia mengenai apa tadi tu? Kos peguam syar'i swasta. Kos peguam syar'i swasta ni dia berbeza-beza. Okey. So uncle tak boleh sebutlah dalam live uncle ni sebab setiap peguam dia mempunyai fee harga yang berbeza-beza. So kalau di firma guaman uncle, insyaAllah kamu mampu. Sebab apa? Uncle ada buat skim pembayaran ansuran bulanan. So dapatkan harga tu directly dengan uncle, PM lah. Sebab uncle nak boleh cakap secara umum. Ini sensitif terhadap peguam-peguam lain. So untuk soalan yang kedua apa tadi tu? Menukar perintah nafkah anak mengikut ekonomi semasa, tapi X ni berkeras tidak mau. Kamu layak untuk membuat ubah perintah terhadap nafkah anak apabila berlakunya perubahan matan. Apa maksud perubahan matan ni? Contoh anak tu semakin besar. So maksudnya bila anak tu semakin besar, perbelanjaan tu semakin banyak. So perubahan matan tu ataupun peningkatan umur dan perbelanjaan tu perlu dibuktikan di mahkamah. Kamu tidak simply cakap saya mau daripada 1,000 saya mau naik pergi 2,000. Dia tidak semudah yang kamu cakap tu tanpa kamu buktikan perbelanjaan sebenar. Okey? So apabila kamu ingin membuat satu perubahan nafkah anak terhadap bapa kandungnya, kamu kena buktikan melalui bil semasa untuk ditunjukkan kepada hakim bicara. Yang kamu beritahu, okey, inilah perbelanjaan sebenar yang perlu kamu dapat. So boleh ubah, don't worry. Setuju kan dah setuju si bapa itu, nanti dia cakap di mahkamah. Dia lawanlah sebab apa? Mahkamah ni ada ruang untuk membuat pembelaan. Terpulanglah kepada bapa kandungnya mau buat pembelaan tu macam mana. Biar hakim yang putuskan. So kita sebagai orang yang membuat tuntutan, jangan peduli pihak sebelah. Maksudnya jangan peduli ni, jangan ambil kisah dia punya bini kontrol kah, dia punya siapa kontrol kah, kasih biar. Kita hanya menuntut di mahkamah. Sama ada bekas suami itu setuju atau tidak setuju, biarlah hakim yang putuskan. Okay? So uncle harap uncle punya sharing pada kali ini dapat memberi manfaat. At least orang cakap follower uncle ataupun uncle punya viewer yang baru dapatlah ilmu mengenai isu di mahkamah syariah. Okay? So kita jumpa lagi dalam isu yang berlainan di mahkamah syariah, khasnya untuk orang Sabah dan amnya untuk orang Malaysia. So don't worry, seluruh Malaysia boleh tengok uncle punya live. Okay? So uncle akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye. Dah. Itu live kan? Kalau kau sudah cakap akhiri gitu kan live, kau